Hari ini kita cerita desakan reformasi DAP hanya sandiwara bagi raih semula sokongan. Adakah desakan reformasi ini benar untuk rakyat atau sekadar strategi politik selepas tewas di Sabah? Mengapa baru sekarang DAP lantang mahukan perubahan selepas 3 tahun dalam kerajaan? Apakah rakyat boleh percaya deadline 6 bulan yang diberikan itu benar akan membawa hasil? Isu bermula apabila Setiausaha Agong DAP Anthony Lok menyatakan bahawa parti itu akan menilai semula peranan mereka dalam kerajaan sekiranya reformasi tidak dilaksanakan dalam masa 6 bulan. Kenyataan ini menjadi fokus media kerana DAP merupakan parti dengan kerusi terbanyak dalam Dewan Rakyat dan menjadi tonggak kepada kerajaan perpaduan hari ini. Namun persoalan timbul, mengapa hanya sekarang naratif ini dikeluarkan dan mengapa mahu menunggu lagi 6 bulan untuk menilai sedangkan rakyat sudah menunggu reformasi sejak era Pakatan Harapan kembali memimpin negara. MIC tampil menegur melalui kenyataan Arti Rajasekaran yang mempersoalkan kenapa DAP hanya bersuara lantang selepas kekalahan besar dalam pilihan raya negeri Sabah. Beliau menyatakan bahawa rakyat bukannya tidak berfikiran waras. Mereka mampu melihat ini sebagai usaha mengawal kerusakan dan meraih kembali sokongan selepas hilang keyakinan pengundi, terutama masyarakat Cina di Sabah dan Semenanjung. Rajasekaran turut mengingatkan bahawa manifesto yang dijanjikan Pakatan Harapan dahulu masih banyak yang belum menjadi kenyataan. Kenyataan keras itu menyentuh soal integriti politik apabila DAP baru bercakap tentang reformasi setelah kuasa mereka tercabar. Faktanya, DAP telah berada dalam kerajaan hampir 3 tahun. Banyak isu boleh dibawa terus dalam kabinet. Namun kritikan yang dilemparkan ialah kegagalan kementerian yang diterajui pemimpin DAP sendiri menurut MIC menyumbang kepada persepsi kelemahan pentadbiran kerajaan. Antaranya isu MAHB yang terus diperkatakan, kerosakan aerotrain KLIA yang menjadi perhatian dunia dan dasar baharu pemandu lori yang dipersoalkan pemain industri. Selain itu, pembentangan Undang-Undang Pembaharuan Bandar URA 2025 yang dikatakan dibuat secara tergesa-gesa tanpa libat urus yang rapi. Semua ini digunakan sebagai hujah bahawa DAP harus melihat kegagalan sendiri juga dan bukan hanya mendesak pihak lain. Desakan reformasi DAP dilihat sebagai langkah politik taktikal. Ia seperti mahu menunjukkan kepada pengundi bahawa mereka tetap pejuang perubahan walaupun berada dalam kerajaan. Namun risiko besar ialah jika rakyat melihat ia sekadar sandiwara politik. DAP mungkin cuba mencipta naratif bahawa mereka bersikap tegas dan tidak tunduk demi menyelamatkan kewibawaan parti menjelang PRU akan datang. Tetapi jika 6 bulan berlalu tanpa perubahan jelas, segala retorik hari ini akan memakan diri mereka. Rakyat kini lebih matang menilai. Mereka tidak lagi menerima alasan demi alasan. Janji harus disusuli tindakan. Reformasi bukan slogan baharu. Ia sudah lama sejak perjuangan turun ke jalan raya sehingga menjadi lambang harapan. Jika benar DAP masih bersama agenda itu, mereka perlu membuktikannya dengan tindakan yang terbuka, tegas dan bukan menunggu selepas ditegur oleh undi rakyat. Dalam konteks Sabah, suara rakyat semakin kuat mengatakan mereka sudah jemu dengan pemimpin yang hanya bercakap ketika terdesak. Jika DAP ingin kembali mendapat sokongan dari Sabah, mereka harus memahami hakikat bahawa kepercayaan tidak dapat dikutip semula hanya dengan kenyataan media. Ia memerlukan keberanian politik yang bukan sekadar retorik. Akhirnya, persoalan yang tetap bergema di hati rakyat ialah siapa sebenarnya sedang diperjuangkan, diri sendiri atau Malaysia yang lebih baik. Jika reformasi benar dijunjung, buktikan sebelum rakyat membuat penilaian mereka sendiri di peti undi. Itu dia ulasan Kita-Kita FM. Kita bukan hanya mendengar, tetapi menilai dan menganalisis. Dan jika bosku suka, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.